Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya untuk hari ini kita akan masuk bagaimanakah cara untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So kita kena ingat balik persamaan linear dia ada dua bentuk. Yang pertama dia dalam satu pemboleh ubah, yang kedua dia dalam dua pemboleh ubah. Jadi hari ini kita nak berfokus. Kalau tengok dekat contoh 4 tu, dia kata menyelesaikan persamaan linear dia ada 3 kaedah. Kaedah cuba jaya, konsep kesamaan dan konsep pematah balikan. Konsep untuk kaedah cuba jaya saya rasa tak perlu diterangkan lah. Maksudnya kita cuba masukkan je nilai. Kelas, dalam untuk menyelesaikan persamaan linear, dia adalah sebenarnya untuk mencari nilai X itu. So kalau tengok kat soalan ini, dia ada 2X tambah 1 sama dengan 7. So menyelesaikan soalan ini adalah kita nak tahu nilai X ini berapa. Jadi awak kena faham konsep persamaan linear dia mesti ada pemboleh ubah. Di mana pemboleh ubah ini dalam soalan ini adalah X. Awak tak boleh terus masukkan. Kalau dia kata macam soalan sebelum ni, dia kata dia suruh bentuk satu persamaan. Dia tengok pada contoh soalan sebelum ni yang ni. Dia kata bentukkan persamaan linear yang bawah ni. Dia kata hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. Dia bukan nak suruh awak cari nombor apa yang dibahagikan dengan 6 dapat 12. Bukan. Tapi sebenarnya kita kena wakilkan nombor itu dengan satu pemboleh ubah. Awak kena faham. Itu adalah konsep dalam persamaan linear dan juga algebra. X itu digunakan untuk menggantikan satu nilai yang kita tak tahu nilai dia apa. So, bila dia kata bentukkan persamaan linear, so hasil bahagi suatu nombor. Nombor yang kita memang tak tahu diwakilkan dengan X. Maka X bahagi 6 ialah 12. Bukan 72, bukan apa, bukan memasukkan suatu nilai ikut suka hati kita lah. Seterusnya kita berbalik semula kepada asal. So kalau yang sebelum ni kita belajar membentuk persamaan, so hari ni kita belajar untuk menyelesaikan persamaan. Untuk kita tahu nilai X itu adalah apa. So saya suka pada konsep yang kedua, itu aplikasi konsep kesamaan. So dia masih menggunakan soalan yang sama, iaitu 2X tambah 1 sama dengan 7. 2X tambah 1 sama dengan 7. Sekarang kalau awak perasan, kita nak X, kita nak tahu X ini apa. So tengok kat sini ada 2X tambah 1 kan. Tapi dekat X ini ada tambah 1. Jadi kita alihkan tambah 1 ini. Bukan alih lah, untuk konsep kesamaan. Kita nak jadikan 1 ni tak ada. So nak hilangkan 1 ni, dia adalah 1 tolak 1. 1 tolak 1 kan jadi kosong kan. Barulah kita dapat 2X. Dah tak ada dah tambah 1. So bila sebelah kiri kita tolak dengan 1, maka sebelah kanan pun kena tolak dengan 1. So dapatlah 2X sama dengan 6. Sekarang ni kita nak X. Kita tak nak 2. Apa kita nak buat untuk mematikan 2 ni? Maka 2X bahagi 2. So masukkan 2 bahagi 2 dapat 1. So bila sebelah kiri dibahagikan dengan 2, maka sebelah kanan pun kena bahagi 2. Barulah kita dapat jawapan X. 6 bahagi 2 berapa? 3. So X sama dengan 3. Ini adalah konsep kesamaan. Ramai yang confuse. Kenapa kena tolak 1? Kenapa kena bahagi? So ini adalah untuk tujuan kita nak dapatkan X sahaja. So untuk kita dapatkan X, sekarang ini yang menyebut adalah tambah 1. Kita nak jadikan dia kosong. Kita tak boleh terus-terus tukar dia jadi kosong. Maka untuk hilangkan 1 ini adalah 1 tolak 1. Dapatlah kosong kan? So dalam konsep kesamaan, bila sebelah kiri ini kita tolakkan dengan 1, maka sebelah kanan juga kena tolak dengan 1. So apa yang dimasukkan dengan sebelah kiri, sebelah kanan? Ni, dekat sama dengan ni. Sebelah kanan sama dengan ini, saya akan wakilkan dengan sebelah kanan lah. Yang sebelah kiri kita akan panggil dengan sebelah kiri. Untuk lebih mudah faham, ini adalah konsep yang biasanya diajar dekat sekolah, tapi sebenarnya dia bukan mengikut konsep sebenar. Jadi kita tunjuk dekat sini. So 2X tambah 1 sama dengan 7. So saya ada 2X tambah 1 sama dengan 7. Saya nak 2X sahaja. 1 ni saya tak nak, maka saya pindahkan 1 ke sebelah kanan. Bila kita pindahkan, dia akan lalu sebelah sama dengan, betul? Bila dia lalu sebelah sama dengan, awak tengok operasi kat sini apa? Tambah 1. So bila dia lalu sebelah sama dengan, dia akan jadi, ni awak salin je balik, 7. Tambah lawan dia, tolak 1. Macam tu. So 2X
sama dengan 6. Okey, 2x sama dengan 6. Saya nak x saja. 2 dengan x ini dapatnya daripada 2 darab x. Dapat 2x. Okey, sekarang ni bila dia lalu sebelah sama dengan, darab akan jadi bahagi. So, 6 akan bahagi dengan 2. So, x sama dengan 3. Macam tu. Okey. Sebenarnya ini bukanlah konsep sebenar, tapi ini untuk mudah faham orang kata. Which is hakikat yang sebenar adalah kita mengaplikasikan konsep kesamaan. Okey. Untuk mudah faham kita guna macam ni lah. Okey, next kita tengok contoh yang kedua. Okey. Okey, kita guna contoh dia bagi x tolak 5 sama dengan 4. Okey. Sekarang ni kita nak x. Okey. Kita nak pindahkan negatif 5 ke sebelah kanan sebab kita nak x sahaja. Kita tak nak tolak 5 ni. So, tinggalkan x. Okey, bila kita pindahkan negatif, dipindah sebelah kanan, dia akan jadi positif. 4 ni salin balik. 4 tambah 5. Okey. So, x sama dengan 9. Macam ni cara mencari nilai x. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kelas. Dia bagi x per 6 tambah 3 sama dengan 5. Kali ni kita ada pecahan pula. Jangan kalut, jangan risau. Okey, tengok satu-satu. Tinggalkan dulu x per 6 ini. Okey, kita alihkan dulu tambah 3. Bila alihkan tambah 3 ke sebelah kanan, maka dia akan jadi tolak 3. So, yang tinggal adalah x per 6 sama dengan 5 tolak 3. Okay. So, x per 6. 5 tolak 3 adalah 2. Okay, kelas. Per ini maksudnya bahagi. Betul? Okay. So, bahagi. Bila dilawankan, dilalu sebelah sama dengan, dia akan jadi darab. So, x sama dengan 2 darab 6. Okay. So, 2 darab 6 adalah 12. Maka, x sama dengan 12. Macam tu. Okey, so jangan kalut, okey, jangan takut dengan konsep pecahan. Okey, kalau yang kali ni kita tengok x per 6 tambah 3, tengok x per 6 adalah 1, tambah 3 ni juga adalah 1. Dia tak gabung dalam satu pecahan sekali. Okey, kita tengok macam mana case kalau pecahan itu digabungkan. Okey. Ni sebenarnya saya ambil contoh daripada buku teks, awak boleh rujuk buku teks nanti. So 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Ni macam mana kita nak buat? Okey, dalam kes ini 2x per 5 ini kita tak boleh katakan dia 1. Okey, sedangkan dia duduk dalam semua sekali. Maksudnya tambah 13 juga per 5. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena alihkan 5 dulu sebab yang atas ini dibahagikan dengan yang bawah. Saya cakap pecahan dia adalah konsep bahagi. So, tinggalkan 2x tambah 13 sama dengan yang bahagi kita bawa naik jadi darab. So, 7 darab 5. 7 darab 5 kita dapat 35. So, yang tinggal yang ni tak ada perubahan, salin balik. 2x tambah 13. Dah siap ke belum? Belum. Kita masih nak x. Okay? Tapi sekarang dekat 2x ada terikat tambah 3 tambah 13. So, positif kita lalu ke sebelah sama dengan, dia akan jadi negatif. So, yang tinggal adalah 2x sama dengan 35 tolak 13. Okay. So, 35 tolak 13 adalah 5 tolak 3, 2. 3 tolak 1, 2. 22. So, 2x salin balik. Okay, awak tengok cara penulisan kita. Awak tengok sama dengan saya ni sebaris. Okay, ini akan nampak penjelasan lah dalam awak punya jalan kerja. Kalau awak tulis cacar marba, okay, dalam kerja kita tak akan jelas. Okay, so sekarang ni dah siap ke belum? 2x sama dengan 22. Belum, sebab ini masih 2x sedangkan kita nak x. Okay, saya cakap macam mana boleh dapat 2x? 2 darab x, sebab itu dapat 2x. So, darab, okay, darab. Kalau kita lalu sebelah sama dengan, dia akan jadi bahagi. So, x, okay, sama dengan 22 bahagi 2. So, x sama dengan 11. Okay.
Macam tu. So itu adalah konsep asas, okey, yang cara asas lah untuk awak nak mudahkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.